Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyil mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana, amin ya rabbal alamin. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Surau Haji Syari serta ahli jawatan kuasa surau, hadirin hadirat, adik-adik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita mengungkapkan perkataan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dihimpunkan kita pada malam ini di dalam tempat yang penuh dengan kemuliaan dan keberkatan. Ditambah kemuliaan keberkatan itu diberikan peluang di dalam surau ini dijadikan surau Jumaat untuk sementara waktu. Alhamdulillah. Dan kita mohon agar diberi terus surau Jumaat ini sampai bila-bila, insya-Allah. Kerana apa? Beza. Surau dan masjid berbeza. Fadilat dia tu. Kerana apa kita perlu mengungkapkan kata syukur kepada Allah SWT? Kita lihat dalam suasana yang berlaku pada hari ini, dan ketika mana kita mendengar laungan azan maghrib sebentar tadi yang dilaungkan oleh muazzin, setiap lafaz yang diungkap oleh muazzin disunatkan untuk kita jawab sama seperti yang muazzin lafazkan, kecuali pada apa? Hayya 'alas solah dan hayya 'alal falah. Maka apakah seruan dan jawapan bagi hayya 'alas solah dan hayya 'alal falah? La haula wala quwata illa billah. Apakah maknanya? Ibu-ibu, bapa-bapa yang mati Allah, tiada upaya, tiada kekuatan melainkan dengan izin Allah. Kita lihat pada lafaz hayya 'alas solah. Apa makna hayya 'alas solah? Marilah mengerjakan solat. Bererti yang hadir pada hari ini, yang memang benar-benar dipilih Allah, diberi kudrat dan diberi keizinan untuk hadir ke rumah ini dan mendirikan solat di mana tempat diazankan. Syukur tak kepada Allah? Sedang di luar itu masih ramai yang mendengar seruan yang sama, tetapi mereka belum lagi diberi keizinan untuk sampai ke rumah ini. Allah, dengan seruan hayya 'alas solah, kita bersegera menyiapkan diri kita, menyiapkan kenderaan dan meletakkan niat khusus semata-mata hadir ke rumah Allah untuk mendirikan solat. Ini bukan satu perkara biasa, tapi perkara yang amat luar biasa. Dituntuni oleh Allah. Sedang yang berhampiran rumah dengan surau pun, minta maaf cakap pun tak boleh hadir. Sedang dengar azan yang sama seperti tuan-tuan dan puan-puan dengar. Allah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita datang menunaikan solat di rumah Allah ini, maka kita akan dapat menyahut seruan hayya 'alal falah. Marilah menuju ke kejayaan. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim
khashi'un. Berjayalah bagi orang yang mendapat sifat solatnya khusyuk. Kerana apa? Ia telah pun diberikan kejayaan oleh Allah, kejayaan dunia dan akhirat. Dan inilah yang kita mahukan, bukan semata-mata kejayaan duniawi, tetapi kita mahukan kejayaan ukhrawi. Para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, saya amat besar hati dan bersyukur juga di atas jemputan ini untuk menyampaikan kuliah maghrib dan berkongsikan sedikit sebanyak berkaitan dengan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya kira yang hadir pada malam ini, di antara kita mungkin kerap kali kita dengar tentang sirah Nabi. Dan anak-anak yang hadir pun barangkali mereka tahu bilakah tarikh kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita diuji dengan kekangan masa untuk bertemu, diuji dengan masalah pandemik yang telah menimpa seluruh negeri dan negara yang ada di atas muka bumi ini, tetapi masih ada ruang yang diberi Allah kepada kita untuk menyemai bakti cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana jikalau kita lihat masalah pandemik ini berlaku daripada awal tahun lepas, COVID-19 ni makna coronavirus 19 ni tahun 2019. Singkatan dia COVID-19. Telah banyak mengubah aktiviti manusia. Betul tak tuan-tuan? Banyak mengubah segala aktiviti manusia, pergerakan daripada normal menjadi yang tidak normal. Dan tidak kurang daripada itu, kita melihat manusia dalam keadaan yang terpinga-pinga, tidak tahu apakah puncanya, dan manusia saling menyalah antara satu dengan yang lain. Dulu kita menyalahkan China, Wuhan, yang mengakibatkan tercetusnya penyakit ini. Maka apabila telah berlakunya kluster demi kluster, semua saling menyalahkan antara satu sama lain. Tuan-tuan dan puan-puan, fahamilah ujian yang berlaku kepada semua umat manusia pada hari ini berlaku dengan keizinan siapa? Allah. Maka jikalau kita saling menyalahkan antara satu sama lain, itu tidak bermanfaat sama sekali. Jikalau kita beranggapan orang yang memakan haiwan-haiwan buas, orang yang duduk berpeleseran, tidak mempunyai rumah, mudah dijangkiti corona ini, sedang yang duduk di dalam istana, jikalau nak dikenakan sakit dengan izin Allah, kena atau tidak? Kena. Jadi kita ketepikan dulu masalah konspirasi yang saling menyalahkan, tuduh-menuduh antara satu sama lain. Dan kita kembalikan semuanya ini berlaku dengan izin Allah. Serahkan pada Allah. Dan jikalau sudah tentu Allah kehendaki sesuatu itu berlaku, iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, berlaku. Dan jikalau tidak berlaku, maka Allah tidak akan benarkan. Dan sedikit sebanyak mengajar kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan, jikalau selama ini kita menerima nikmat yang tanpa dipinta, menerima kesenangan tanpa diucapkan oleh kita, maka jangan kerana satu ujian ini kita lupa segala nikmat yang Allah beri. Semuanya kembali pada diri kita. Setengah daripada kita beranggapan ujian itu hanya kesusahan, walhal kesenangan, kekayaan, kemewahan itu juga merupakan ujian. Maka berhentilah daripada saling menyalahkan antara satu sama lain. Mari sama-sama kita perbaiki iman kita, kita perelokkan ibadah kita kepada Allah. Saya masih teringat waktu permulaan pandemik ini berlaku, ramai di kalangan masyarakat marah ketika mana masjid surau ditutup.
Dan tak kurang ada yang mengeluarkan kata-kata kesat menuduh untuk mengurangkan wilayah Islam, mengurangkan gerak-geri kerja Islam dan sebagainya. Allahu Akbar. Terlalu banyak tomahan dan tuduhan. Dan berlaku juga pada ketika itu manusia dalam keadaan panik. Maka kita dapat mengenali manusia yang mereka berpusu-pusu pergi ke kedai, memilih barang, beli barang seolah-olah macam dia seorang je nak hidup. Panic buying. Allah. Sedangkan dalam agama sudah mengajar, jikalau berlaku sesuatu darurat di dalam negara tersebut, sama ada darurat dengan sebab peperangan, darurat dengan sebab penyakit, maka di situ ada dua maslahah. Maslahah ni maknanya kepentingan. Sama ada kepentingan pribadi atau kepentingan umum. Sekarang ni yang sedang berlaku, ramai yang memikirkan tentang kepentingan pribadi. Asal dia kenyang, keluarga dia cukup makan minum, sudah. Sebab tu kalau dia pergi kedai, dia beli dulu roti gardenia, semua roti dia belinya. Bimbang keluarga dia lapar. Dia tak fikir keluarga orang lain pun lapar juga. Nampak? Manusia. Ada juga yang kebal. Ustaz, saya ke sana ke sini tak kena apa pun. Orang suruh pakai mask, orang suruh sanitize, suruh apa semua, saya tak ikut, Ustaz. Itu semua WHO, semua konspirasi barat semua tu. Allah. Itu kamu. Maslahah kamu, kepentingan diri kamu boleh kamu buat, tapi jangan fikir semua orang macam kamu. Tak semua orang macam kita, kebalnya. Kita kena hormat, kena raikan orang-orang yang dewasa daripada kita, orang yang berumur lebih tua daripada kita. Sebab itu di dalam apa jua masalah darurat yang berlaku di dalam negara, di dalam kehidupan kita, maka kata ulama, utamakan maslahah umum. Kita kena fikir secara kepentingan bersama. Kalau arahan daripada kerajaan kita, arahan daripada ketua kita, tutuplah. Ini yang marah tu tutup surau ni, dah buka tutup balik pun tak datang lagi yang marah tu. Yang bising apa semua kan kat Facebook ke, Instagram, Twitter dan sebagainya, tak kira lah. Dah nak tutup balik ni pun dia tak datang lagi. Sebab itu kita memahami agama bukan dengan perasaan. Kalau ikut perasaan, tutup, semua orang marah. Tapi kita memahami agama dengan ilmu, dengan amal. Ini lebih penting berbanding bertindak di dalam agama mengikut perasaan. Semua orang marah. Orang yang tak datang masjid surau pun, kalau dengar masjid surau tutup pun dia marah. Apa hal ditutup surau masjid tu? Dia marahnya. Tetapi kita tak nak sebegini. Tak nak memahami agama dengan perasaan, dengan emosional. Tapi pahamilah agama dengan ilmu dan amal. Apabila seorang itu memahami agama dengan ilmu dan amal, apa jua keadaan, ditutup masjid, dilarang, di rumah ada. Disitulah bermula kita menjadi imam kepada isteri dan anak-anak. Maka dimainkan peranan kita sebagai ketua keluarga. Tahniah kepada semua haji-haji yang hadir pada malam ini. Pada Ramadan tahun lepas dilantik menjadi imam tarawih tak bertauliah. Waktu yang lepas tu ramai call saya, Haji Zaki, Ustaz, macam mana ni nak jadi imam tarawih? Macam biasa, tarawih 2 rakaat. Ya, saya tahu surah. Apa yang awak hafal? Inna atau ina aja. Jalan, kata saya. Di sebalik musibah, ujian yang menimpa kita, jikalau kita koreksi daripada sudut pribadi kita sebagai ketua keluarga, kita nampak makna banyak kelemahan kita. Nak memimpin keluarga, jadi imam kat rumah tu, inna a'tainaka al-kautsar, ya bismillah, baca rakaat kedua, ketiga, bismillah, dah itu je yang awak hafal, modalnya inna a'tainaka, bismillah. Ini kita kena jaga-jaga. Sekarang ni dah akhir Rabiul Awal, Rabiul Akhir, kemudian Rejab, Sya'ban, Allah nak sampai Ramadan dah. Ibu-ibu semua, kita mohon doa banyak-banyak dengan keberkatan kita berada di rumah yang mulia ini. Moga Ramadan dapat kita berjemaah di masjid dan surau, insya-Allah.
Itu kalau kena lagi kat rumah tu, tak apa modal lah surah. Ustaz, tahun lepas Ina Toina, tahun ni surah apa pula Ustaz? Allah. Baru kita nampak, oh anak kita solat macam ini rupanya, isteri kita solat begini rupanya. Dan isteri anak pun tahu, oh kenapa doa kunut bapa aku pendek aja? Biasa kunutnya panjang, ini kunutnya pendek. Allahumma hadina Sallallahu alaihi wasallam. Diam gitu. Dia pandai juga berlakon bapa dia kan. Macam-macam kena. Dan yang lebih menguntungkan kita pada tahun lepas, solat raya dan khutbah raya dibuat di rumah masing-masing. Masya Allah, patut rakam tu. Tunjuk dekat cucu, datuk kau dulu khutbah raya tu, tapi kat rumah. Tapi kat rumah. Itu jam macam-macam PL orang kita. Ada yang pegang penyapu, ada yang pegang mop, Allah. Ada yang pegang batang joran pun ada. Itu memang tak senonoh. Macam-macam benda dia pegang Allah. Itulah gelagat masyarakat kita, ibu-ibu. Dan waktu yang sama menunjukkan betapa ceteknya ilmu agama yang ada pada masyarakat kita. Jadi orang yang berakal, orang yang berilmu dan beramal, dia tak menjadikan masalah COVID ni sebagai masalah besar dalam hidup dia, tetapi dia mencari peluang untuk dia memperkasakan ibadah dia. Beberapa hari lepas, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia berforum, wakil daripada pejabat mufti mengatakan bahawasanya dalam kes pandemik sebegini, jikalau kita berjemaah di rumah, pahalanya sama seperti masjid. Allah. Jadi untuk apa kita bergaduh-gaduh? Tak dapat pergi masjid, dah penuh 1/3, tak apa. Di rumah masih ada peluang. Tapi jangan solat Jumaat kat rumah. Kalau tak dapat masuk masjid, dekat rumah bukan solat Jumaat ke, itu namanya solat Zuhur. Sebab ada tempat di Pasir Dengung sana, tempat kuliah saya, lepas habis kuliah dia datang, Ustaz, saya walaupun tak dapat Jumaat, saya tak kisah, saya Jumaat di rumah. Oh, saya kata sudah. Macam mana awak Jumaat kat rumah? Saya Jumaat macam biasa, khutbah tak payah Ustaz, khutbah Jumaat je, kata dia. Tak boleh Ji, awak kena buat Zuhur juga 4 rakaat. Oh, kena Ustaz Iyalah. Oh, agak daripada awal tahun Ustaz, saya Jumaat aja kat rumah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab tu kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Jadi kita sampaikan kepada masyarakat yang tak dapat Jumaat, jangan sedih. Solatlah Zuhur di rumah, solat Zuhur di rumah, berjemaah dengan keluarga. Tak ada masalah. Kerana apa? Memang dah begitu keadaannya. Dah memang begitu keadaannya. Dan hukum fiqh kita ni bukan hukum fiqh yang ketat, yang menyusahkan kita. Adanya hukum fiqh ni untuk memudahkan kita, sebagai jalan keluar bagi setiap masalah. Ingatlah, walaupun kita akan diuji lagi, kita tak tahu bila akan berakhirnya masalah pandemik ni. Tambahan pula ada yang mengatakan jangan ikut WHO, ikut sunnah seperti biasa. Memang kita tak boleh nak katakan apa yang sedang berlaku sekarang ni luar daripada pengetahuan kita. Jangan letihkan diri kita memikir, tapi letihkan diri kita untuk baiki iman. Ini adalah salah satu tanda akhir zaman. Penyakit berjangkit, merebak, berluasa. Apakah dosa kita sehingga Allah Ta'ala memberikan penyakit itu sebegini? Menghukum kita sehingga tidak dapat masuk ke masjid, menghukum kita sehingga tidak dapat menziarahi Baitullah. Tak pernah tahun dalam hidup saya, 31 tahun hidup, mendengar berita bahawasanya kerajaan Saudi menutup hari daripada melakukan hari Arafah, tetapi berlaku pada tahun lepas. Allah, apakah dosa kita sehingga kita tidak boleh tawaf di sekeliling Kaabah? Ini yang perlu kita fikirkan. Saya alhamdulillah part time mutawif
Setiap tahun direzekikan Allah paling banyak 3 untuk berulang-alik pergi ke Mekah, Madinah, menziarahi Nabi SAW dan membimbing jemaah untuk mengerjakan umrah. Cukup terasa. Nama kita dah siap, tarikh kita dah isu, tiket dah isu, tapi penerbangan dibatalkan. Allah, agak-agak apa rasa? Orang yang kena tipu rasa dia pedih sebab tahu kena tipu. Tapi orang yang bukan kena tipu, memang dah confirm nak pergi, tak ada apa masalah, tiba-tiba dibatalkan. Apa agak kita rasa? Ya Allah, rindunya tu memang tak terbayar lagi sampai setakat hari ni. Tengok gambar, tengok video-video lama kita, belum lagi. Allah, apakah dosa kita sehingga dilarang sampai sebegitu sekali? Ini yang perlu kita saling mengingati antara satu sama lain. Dan Alhamdulillah, sikit demi sedikit dibuka peluang dan ruang untuk jemaah kita pergi mengerjakan haji dan umrah. Jadi insyaAllah suatu masa nanti apabila diberi keterbukaan, pakat-pakat kita pergi. Sekarang ni tengok, tak ada akhir zaman betul yang Nabi SAW kata. Akhir zaman orang tubuh badan sehat, keupayaan tu ada, duit harta tu banyak, tapi tak boleh pergi umrah, tak boleh pergi haji. Ni kita dah nampak dah ni. Duit kita ada, orang sini kaya-kaya semua, tapi siapa yang boleh pergi umrah sekarang? Tak ada pun. Duit banyak macam mana pun tak boleh pergi. Allah. Dan bila nak pergi pula, banyak dia punya peraturan yang perlu kita ikut. Di antaranya, kita nak solat berjemaah di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, tak boleh sepenuh masa. Kita akan didaftarkan mengikut application. Maknanya kalau kita dah masuk solat subuh, Zuhur, Asar, Maghrib belum tentu boleh masuk lagi. Kalau dulu 2 rakaat pahalanya berapa? 100,000 pahala. Tapi sekarang nak pergi, diletakkan kotanya. Maknanya mungkin dalam 5 waktu kita boleh masuk sekali ya. Dan tak boleh duduk di dalam Masjidil Haram, di dalam Masjid Nabawi melebihi 3 jam. Bayangkan, awak nak tawaf, nak sa'i, tak boleh lebih 3 jam. Cuba bayangkan macam mana stamina awak nak cari. 3 jam setiap seorang dijaganya. Maknanya setiap seorang pada kita ni akan ada apps-nya. Maknanya kalau lebih 3 jam kita akan disuruh keluar. Allah. Begitu cabaran yang sekarang ni kalau nak pergi umrah. Jadi kalau nak pergi, kalau kira ada duit pun banyak macam mana, stamina tak ada, kudrat tak ada, macam mana? Jadi beruntung kita dapat pergi yang lepas. Alhamdulillah. Beruntung kita dapat pergi dan kita dapat bersungguh-sungguh tunaikan ibadah tu sehingga kita benar-benar rasa yakin moga-moga Allah terima ibadah haji dan ibadah umrah kita. Cuma kita tak tahu bagaimana nasib anak dan cucu cicit kita pada masa akan datang. Jikalau mereka tak didedahkan untuk pergi ke tempat tersebut, maka bagaimana mereka ingin mengenali Nabi SAW? Beza tuan-tuan. Sampai ke makam Nabi di Raudah Allah, kita beri salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habib Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Berada di samping Raudah itu, terbayang-bayang seakan-akan Rasulullah itu menjawab salam kita. Itu kata hadis. Sebab itu beri salam dengan penuh adab, seakan-akan Rasulullah itu sedang melihat dan menjawab salam kita. Masuk saja pada pintu, baru salam, dah terasa tubuh badan ni dah rasa seperti dibawa kuat kuasanya, casnya untuk sampai ke makam Nabi tu. Memang betul-betul rasa kelainan ni. Orang yang dah sampai dia tahu nak cakap. Tetapi sekarang ni kita mempunyai halangan untuk sampai pada tahap begitu.
Mungkin kita tak dapat tunggu, melihat, menatap lama makam Nabi kita. Tak dapat nak berbicara, wahai Rasulullah, aku datang dari Malaysia. Walaupun kau tak dapat, aku tak dapat hidup pada zaman kau, wahai Rasulullah. Aku tak dapat salam, cium tanganmu, wahai Rasulullah. Aku tak dapat melihat bagaimana bentuk rambutmu, wajahmu, wahai Rasulullah. Tetapi aku bersyukur aku dipanggil untuk berada di sisi makammu, wahai Rasulullah. Tetapi bagaimana keadaan kita sekarang? Sebab itu, ibu-ibu, bapa yang mati oleh Allah, kadang-kadang kalau kita naik sampan, turun ke laut, kita dipukul ombak, kita rasakan ombak tu besar. Rupa-rupa bukan ombak yang besar, kecuali sampan kita yang kecil. Kadang-kadang kita fikir ujian ni cukup besar bagi diri kita. Tapi sebenarnya bukan masalah ujian tu, bukan masalah penyakit COVID ni. Rupa-rupa masalah iman kita. Sedang diuji, iman kita mudah cair dengan ujian. Diuji, iman kita mudah tipis dengan ujian. Maka janganlah kita sebegitu, ibu-ibu semua. Itu cerita tentang apa yang sedang melanda pada negara kita dan semua umat manusia di seluruh bumi. Dan pada malam ini saya ingin membawa tuan-tuan dan puan-puan yang hadir ke rumah Allah bagi mendapatkan fadilat. Ma tajalasa qaumun min qaumin fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahu illa khaffat bihimul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa kataballahu man indahu min amalih. Tidak ada mana-mana kaum yang duduk di dalam mana-mana rumah Allah yang saling membaca kalam Allah dan mempelajari apa yang terdapat darinya, illa khaffat bihimul malaikah, melainkan Allah menurunkan para malaikat di dalam majlis tersebut. Alhamdulillah. Ketika mana perjalanan saya di Pasir Gudang ke sini, tuan-tuan, ditemani dengan hujan renyai dalam suasana yang begitu aman yang kita rasa sekarang. Nyaman ke tak nyaman sekarang ni? Alhamdulillah. Sampai mengantuk nyamannya. Kira kalau tak buka aircon pun insya-Allah sejuk. Hujan yang diturunkan itu bersama para malaikat titiknya tu. Betapa banyak malaikat yang menyaksikan kuliah maghrib kita ini, insya-Allah. Moga-moga khaffat bihimul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah. Allah semai perasaan kasih sayang di kalangan kita supaya menghormati antara satu dengan yang lain. Masyarakat kita telah banyak berlaku perpecahan. Politik satu hal, masalah ekonomi satu hal, masalah keagamaan satu hal. Banyak sudut masyarakat kita berpecah pada hari ini, terlalu banyak. Bagaimana untuk kita satu padukan hati masyarakat kita hadir kuliah agama? Maka Allah Ta'ala akan waghashiyatuhumur rahmah, Allah semai perasaan kasih sayang di antara kita. Wa kataballahu man indahu min amalih, dan Allah catat nama kita. Perintah malaikat catat nama. Nama kita dah tulis kat depan tadi, nak masuk ni ambil suhu sekali. Yang ditulis nama siapa? Nama datuk, nenek, moyang, ayah, bapa kita semua. Dan ditulis bukan sekadar ditulis, ia dikira sebagai orang-orang yang soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makna kita duduk sini, mak ayah kita yang dah meninggal dunia, dia dapat tak pahala? Dapat. Sebab tu kuliah agama jangan miss, datang. Mengantuk ke tak suka tengok muka ustaz tu pun datang, dengar. Walaupun ceramahnya tak best, datang. Kita nakkan ilmu. Apa yang kita pelajari daripada kelas tersebut, itu namanya ilmu. Kerana kita mahukan apa? Nama ibu bapa kita maaf, nama ibu bapa kita, nama datuk nenek moyang kita tu dicatat sebagai orang-orang yang soleh. Dan selama ada di dalam majlis ini, diampunkan dosa-dosa kecil kita. As-salatu bainas salat, di antara solat fardu sehingga solat fardu, Allah mengampunkan dosa-dosa kecil kita. InsyaAllah daripada maghrib tadi nak sampai masa waktu isyak,
Allah ampunkan dosa-dosa kita. Duduk aja Allah ampun dosa. Untung ke tak untung? Untung. Duduk aja. Tidur lagi untung. Makna dapat duduk, dapat tidur. Jangan berdengkur, sudahlah, balik saja. Man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa selawat atasku sekali, nescaya selawat Allah ke atasnya 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Man salla alayya alfa marratin lam yamut hatta yubashshara lahu bil jannah. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa selawat atasku 1000 kali, tiada mati ia hingga dipersukakan baginya dengan syurga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashran, wa man salla alayya ashran sallallahu alaihi biha mi'atan, wa man salla alayya mi'atan sallallahu alaihi biha alfan, wa man salla alayya alfan lam tamassahu an-nar. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa selawat atasku sekali, nescaya selawat Allah atasnya dengan dia 10 kali. Dan barang siapa selawat atasku 10 kali, nescaya selawat Allah Ta'ala atas dia 100 kali. Dan barang siapa selawat atasku 100 kali, selawat Allah Ta'ala atasnya 1000 kali. Dan barang siapa selawat atasku 1000 kali, nescaya tiada menyentuh akan dia api neraka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Man nasiya salatan alayya faqad akhta'a tariqal jannah. Dan telah bersabda Nabi SAW, barang siapa lupa berselawat atasku, maka sungguhnya dia tersalah akan jalan ke syurga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna awalan nasi bi yawmal qiyamah aktharuhum alayya salatan. Bersabda Nabi SAW, sesungguhnya yang terlebih aula manusia denganku, orang yang terlebih banyak mereka itu atasku mengucapkan akan selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Salatukum alayya mahafatun. Bersabda Nabi SAW, bermula selawat kamu atasku itu memadamkan api neraka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Man salla alayya fi kulli jum'atin 40 marrah mahallahu zunubahu kulluha. Telah bersabda ia sallallahu alaihi wasallam, barang siapa selawat atasku pada tiap-tiap hari Jumaat 40 kali, nescaya menghapus Allah Ta'ala akan segala dosanya sekaliannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min du'ain illa bainahu wa bainas samai hijabun hatta yusalli alayya, fa iza salla alayya in kharaqa dhalika al-hijab wa rufi ad-du'a. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada daripada doa melainkan adalah antaranya dan antara langit itu hijab hingga mengucap selawat ia atasku. Maka apabila diucapkan selawat atasku, carilah demikian hijab itu dan diangkatkan doanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Man salla alayya fi yawmin 100 marratin qadallahu lahu 100 hajatin 70 minha li akhiratihi wa 30 minha li dunyahu. Telah bersabda Nabi SAW, barang siapa selawat atasku pada satu hari 1000 kali,
ditulis Allah Ta'ala baginya 100 hajat, dan ditunaikan baginya 100 hajat, 70 daripadanya bagi akhirat dan 30 daripadanya bagi dunianya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatahu 20 marratan wa lam yamut hatta yubashshara bil jannah. Telah bersabda ia sallallahu alaihi wasallam, barang siapa selawat atasku satu kali, nescaya berselawat Allah Ta'ala dan malaikatnya atasnya 20 kali, dan tiada mati ia hingga disukakan dia akan syurga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Para jamaah, siapa yang mengikuti selawat tadi, bererti dia telah berselawat sebanyak 10 kali. Barang siapa yang berselawat 10 kali, Allah berserta para malaikat selawat ke atasnya 100 kali. Ini kelebihan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbanyakkan kita berselawat ke atas Rasulullah, kerana ini adalah salah satu khususiat yang diajarkan kepada kita yang menjadi umat Nabi Muhammad, bahawasanya umat-umat terdahulu mereka tidak ada khususiah yang berselawat ke atas Nabi-Nabi mereka. Kitalah umat yang mendapat khususiah yang berselawat ke atas Nabi kita. Maka perbanyakkan berselawat. Jangan kita biarkan hari-hari kita itu berlalu tanpa kita berselawat, amat rugi. Rasulullah mengenali kita di hari akhirat itu bagi mereka yang paling banyak berselawat. Ini antara salah satu tanda cinta. Kalau cinta kita selalu sebut, kan? Kalau kita cintakan kereta Mercedes contoh, lalu kita kata Mercedes, dari belakang Mercedes, dari tepi Mercedes, bunyi horn, Mercedes tu dengar, dia tahu semua, sebab dia cinta dan sukakan Mercedes. Contoh, orang sini tak main Mercedes kan? Hebat lagi. Nampak kelibat dari jauh, Mercedes. Tahu siri yang berapa, tahu sisi berapa, tahu mata belalang ke mata anaconda, tahu semua. Kerana apa? Dia suka. Nampak aja sebut. Orang rumah dia naik, boring. Awak ni balik-balik Mercedes, pakai Toyota Corolla juga, pakai kereta buruk juga, kata dia. Itu sebab dia suka selalu sebut. Begitulah sukanya lebih kita kepada Rasulullah, agar kita selalu menyebut. Dan tidak akan rugi orang menyebut nama Rasulullah. Kerana apa? Allah berserta para malaikat akan berselawat ke atasnya. Jadi para jamaah mati oleh Allah, pada malam ni saya membawakan bacaan kitab sirah daripada Rahiqul Makhtum. Kitab ini menerima anugerah juara penulisan sirah peringkat antarabangsa terbaik dunia tahun 90-an. Kitab ni ditulis dalam bahasa Arab, kemudian dah diterjemah, dan ia merupakan rujukan yang terbaik untuk bacaan sirah. Dan pertandingan ini bukan sikit orang yang join. Ulama-ulama yang hebat dalam ilmu sirah semua menulis. Kerana apa? Hasil tulisan yang memenangi pertandingan tersebut akan diguna pakai oleh semua negara-negara umat Islam, akan diterjemah mengikut bahasa-bahasa negara tersebut. Jadi ulama ni mereka tak nak ketinggalan buat baik. Dia tak nak ketinggalan buat baik. Dia berlumba-lumba, maka dia buatlah jalan cerita sirah yang terbaik. Semoga apa? Kita ni faham. Bila baca sirah tu kita faham. Tambah pula orang yang memang suka dengar cerita. Dia tak suka baca, dia suka dengar. Pun ramai macam tu. Jadi bila kita nak baca dan bila kita nak dengar, mestilah kita mengambil daripada sumber yang betul, mengambil daripada sumber yang disepakati. Maka bacaan kita tu bukan hanya sekadar kita suka, tapi dia menjadi sebagai satu pengetahuan, dan yang lebih baik, dia bertukar menjadi ilmu kepada kita. Sebab itu apabila dibukukan, ia telah dipanggil sebagai ilmu sirah, ilmu perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa kita belajar sirah? Cerita orang dah lepas, orang nak look forward, kan, nak tengok pandang ke hadapan.
Kenapa kita nak tengok lagi cerita-cerita lama? Ingat, dalam agama kita tak sama seperti pandangan-pandangan agama-agama lain. Kita beri laluan untuk azan isyak dan kita sambung sikit lepas ni. Boleh? InsyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين يا رب العالمين. Para jamaah rahmati oleh Allah, apabila kita ingin menceritakan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita perlu ketahui apakah sebenarnya kepentingan kita mengetahui sirah. Selain daripada kita menelusuri perjalanan Rasulullah, mengambil pengajaran dan mengambil iktibar daripada perjalanan tersebut, yang lebih penting adalah kita mencontohi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini siapa yang tak tahu tentang sirah Nabi? Semua orang boleh cerita tentang sirah. Tapi berapa ramai orang yang mampu ikut sirah Nabi? Berapa ramai orang yang mampu mengkaji sejauh mana dan sehebat mana kesabaran Nabi dalam berdakwah? Jadi pada malam ni saya fokuskan secara ringkas, diberi ruang masa untuk kita mengetahui kepribadian Rasulullah sebelum dia menjadi Nabi, dan selepas dia menjadi Nabi, bagaimana proses dakwah, kesabaran di dalam dia menyampaikan kebaikan kepada masyarakat. Hari ini kita melalui fasa untuk menyebarluaskan kebaikan pada masyarakat. Betul atau tidak? Kita nak ajak orang ke masjid, kita nak ajak orang kuliah agama, tapi bila kita ajak, orang marah kita pula. Mana boleh pergi masjid? Tercabar tak tuan-tuan? Jangan kata rakan-rakan, anak beranak kita pun yang marilah pergi masjid. Tak nak lah bang, abang pergi masjid balik macam tu juga. Habis kau nak suruh macam mana? Suruh tanduk balik ke masjid, nak tengok berubah. Contoh, cabaran kita menyampaikan kebaikan hari ini dahsyat dengan masyarakat, dengan rakan-rakan kerja kita lagi lah. Weh, dah azan, jom solat. Bajet alim, konon ajak aku solat. Masalah kau tu dalam kocek aku semua. Habis. Tercabar kita. Adik-adik nak buat baik, ajak rakan-rakan solat, ajak rakan-rakan pergi masjid. Oi, muda-muda lagi dah pergi masjid, nak tanda kiamat ni. Gitu pula kata dia. Jadi macam mana kita mengharungi perjalanan itu? Pertama, kepribadian Rasulullah SAW itu sebelum dia menjadi Rasul sudah menunjukkan kepribadian yang sungguh menakjubkan. Kerana apa? Sepanjang menuju kedewasaan, Nabi SAW telah menghimpun sifat yang baik yang pernah ada pada seluruh generasi manusia. Baginda menyampaikan sebuah model luhur dalam hal berfikir dan menganalisis keadaan secara tepat. Maknanya Rasulullah ni bukan orang jenis hentam kuomo. Orangnya sebelum jadi Nabi dan Rasul, orangnya tenang je. Apa masalah yang berlaku depan ni, dia tenang, tak kelang kabut, tak gelojoh. Sebelum jadi Nabi dah nampak dia punya kehebatan dia. Baginda dikagumi manusia lantaran kecerdasan dia, hebat. Orang yang pandai dalam jual beli. Pemikirannya yang asli dan sifat istiqamah baginda menempuh pelbagai ujian yang sesuai dengan fitrah. Maka dengan berkat kesabaran baginda mengambil sikap berdiam diri dalam waktu yang lama, baginda sanggup berfikir panjang hingga sibuk dengan kegiatan berfikir itu yang tidak kenal letih menggali kebenaran. Walaupun pada ketika itu dia belum menjadi Nabi dan Rasul, tetapi di dalam dirinya itu membuat-buat mencari kebenaran. Sehingga manusia yang hidup bersama dengan Rasulullah, yang mana mereka itu makan seperti makannya haiwan. Orang hidup zaman jahiliah ni, dia makan apa yang dia rasa nak makan. Tetapi Rasulullah dipelihara. Dia mengenali, walaupun pada ketika itu belum ada syariat, mana halal, mana haram. Allah pelihara Nabi daripada makan ataupun minum minuman arak yang memabukkan. Makna Rasulullah sebelum dia jadi Nabi, memang benar-benar dia terpelihara. Itu waktu muda dia. Dan ia sama sekali tidak pernah pergi menghadiri amalan perayaan untuk berhala. Jadi ketika zaman itu, di sekeliling Kaabah penuh dengan berhala. Apa nama berhala yang kita tahu? Al-Lat, Uzzah, Manah, yang tiga. Ini yang hardcore lah, maknanya berhala yang paling besar. Yang selebih itu kecil-kecil, prebet aja. Yang ni semua general dia. Bahkan semenjak kecil, baginda selalu menghindari berhala batil itu, sehingga tidak ada hal yang lebih baginda benci selain daripada berhala itu. Makna daripada kecil,
Dalam jiwa Rasulullah ni memang benci benda yang berkait dengan berhala. Orang sembah, orang sujud, orang cium, orang ngelap, dia tengok aja apa agak-agak buat orang ni. Tak ada satu pun rasa keenakan. Dan baginda cukup marah setiap kali mendengar orang bersumpah atas nama Lat wal Uzza. Ni perangai orang-orang Arab jahiliah. Dia bersumpah, sumpah nama Tuhan dia apa? Demi Tuhan Uzza, demi Tuhan Lat, demi Tuhan Manah. Itu perangai orang-orang jahiliah. Dia bersumpah bukan nak mengatakan dia betul. Sebenarnya itu memang kaki tipu. Memang dia menipu. Tapi dia memang suka bersumpah guna nama Tuhan dia. Kita hari ni kalau kita bersumpah guna nama Allah, bimbang kita. Demi Allah. Hati-hati cakap demi Allah. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Hari ni ramai orang cuba nak bersumpah guna nama Allah, tapi dia tahu tak hukum dia apa? Dosa besar kalau dia permainkan. Dosa besar. Demi Allah saya tak buat, walhal dia buat. Dosa besar dia. Cuma tak diberi secara direct. Kalau diberi secara direct, kelu lidah dia, baru dia tahu. Tidak diragukan bahawa Allah melindungi baginda dengan penjagaannya ketika kecenderungan jiwa baginda tergerak untuk menikmati sedikit sahaja kesenangan dunia atau redha untuk mengikuti tradisi yang tidak terpuji. Perlindungan Allah terus turun untuk menjadi penghalang antara baginda dengan keburukan tersebut. Rasulullah bersabda, tidak pernah aku keinginan untuk melakukan keburukan yang sering dilakukan oleh kaum jahiliah kecuali 2 kali. Maknanya apa tuan-tuan? Pada satu kisah, ada majlis kahwin berlangsung di situ, di Mekah. Maka menjadi adat kebiasaan sampai sekarang pun, kalau ada majlis kahwin, malam dia buat apa? Joget-joget. Kalau kita tradisi orang Melaka, marah orang Melaka, malam ada joget apa? Lambak. Mana dengar? Tapi saya tak pernah ikutlah, dengar je. Kalau ada orang Melaka tengok ni, marahnya saya. Tradisi joget lambak ni memang tradisi orang Arab. Kita nama joget lambak lah. Dia joget dia tuan-tuan, Masya Allah, yang kopiah-kopiah ni cabut semua ni, haji-haji ni. Hilang haji, lari haji tu, yang tinggal dia aja. Dia punya joget, Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tutup dia punya badan. Yang joget perempuan lah, lelaki siapa nak tengok kalau joget. Yang jogetnya perempuan. Ini yang saya tahu pun dicerita oleh kawan, bukan makna saya tengok. Tuan-tuan jangan rasa ustaz ni tahu semua benda, tengok ke? Tak. Kadang-kadang terlalu majlis orang kahwin, dia punya joget tuan-tuan. Orang yang ngantuk tu hilang ngantuk. Sekarang pun cerita tentang joget, hilang ngantuk semua. Gelik dia. Untuk apa? Meraihkan perkahwinan esok pagi. Malam tu joget-joget, siap mabuk sekali. Jadi Rasulullah SAW ni pernah terdetik hati dia, kawan-kawan dia ajak, Muhammad, jom kita ngendap. Ngendap apa? Ngendap malam ni ada joget-joget, esok kan ada majlis kahwin. Oh ya ke? Mari jom kita ikut. Sampai di sebalik bukit nak datang, kawan-kawan dia tengok apa yang berlaku pada Rasulullah, tertidur dia, terlelap. Esok pagi bangun cerita, dahsyat, apa yang berlaku malam tadi? Lah, kau tak tahu apa yang berlaku malam tadi? Malam tadi joget-joget, dahsyat, kau tahu tak? Maka Rasulullah kata, tak apalah, aku tak dapat tengok. Apalah kau penat-penat datang sekali tak boleh tengok, kan? Tak apa, esok kita repeat. Esok kita repeat pun tidur. Allah nak kata Allah betul-betul pelihara Rasulullah ni supaya tak terjebak, walaupun buat kali yang kedua. Percubaan. Tu kan kalau nak cek kawan yang baik-baik. Jangan cek kawan-kawan yang macam tu. Babe, macam mana tadi? Dapat tak ambil slipper solat Jumaat tadi? Tak dapat lah. Imam dia khutbah pendek je weh. Aku baru nak masuk dah kenal lah. Kalau tak, keluar slipper baru aku. Kata dia, tak apa, minggu depan ada lagi Jumaat. Jangan bimbang. Jangan cari kawan yang macam ni. Jangan cari kawan-kawan yang sama suruh buat keburukan. Cari kawan yang kalau terlepas buat kebaikan tu, dia pun rasa menyesal. Aku menyesal betul lah. Kalau tahu tadi, aku siapkan satu tempat kosong untuk kau kat depan. Biar Jumaat kau dapat sab tamu. Cari kawan yang macam itu. Biar kawan yang begitu, yang baik. Mat, tadi ada orang minta sedekah. Aku dah sedekah atas nama kau sekali. Sekarang aku nak minta bayar balik. Gitu, contoh kan.
Jadi berlaku tu 2 kali. Ajak lagi, jumpa Muhammad, jom malam ni macam biasa. On tak on? On katanya. Jom. Pagi-pagi off dia. Tidur. Yang tengok rakan tadilah. Dia tengok sampai hilang nafsu penglihatan mata dia tu, terlelap. Esok pagi bangun, apa yang berlaku? Kata Nabi SAW, lah kau tak tengok lagi, kalau macam ni rugi bawa engkau. Gitulah. Nak katakan Rasulullah ni adalah manusia istimewa yang dipelihara Allah sebelum jadi Nabi lagi. Kemudian kita lihat bagaimana fasa Rasulullah SAW ketika mana dia dipilih untuk ataupun diberi tugasan sebagai seorang Nabi, maka yang berada di kota Mekah hampir 13 tahun dan di Madinah fasanya selama 10 tahun, yang mana fasa Mekah dibahagikan 3 peringkat. Peringkat dakwah secara rahsia, peringkat memaklumkan dakwah kepada penduduk Mekah pada awal tahun keempat kenabian, dan peringkat dakwah di luar Mekah menyebarkan kepada mereka, maknanya sehingga pergi ke Taif dan sebagainya. Jadi kisah-kisah sebegini saya kira kita pernah dengar bagaimana susah dan sukarnya Rasulullah berhadapan dengan masyarakat Arab yang memang kita tahu mereka 5 ke 600 tahun hidup dalam kegelapan. Hidup tanpa ada orang yang memimpinnya. Hidup dalam keadaan yang tak ada tata cara kehidupan yang elok. Sehingga kan ada sebahagian sahabat apabila teringat zaman jahiliah dia, minum arak bukan minum dalam cawan gelas, tak. Bukan minum dalam botol, minum dalam tengkorak. Nak kata jahilnya. Perjudian macam mana? Judi manusia. Orang perempuan mengandung, teka laki perempuan, laki engkau perempuan, tangkap, belah perutnya. Rasa kalau orang gangster yang ada kat Malaysia sanggup buat macam tu? Dia dengar betul kencing dia. Nak kata zaman jahiliah dulu, mereka yang belum mengenal Islam, yang minum kat dalam tengkorak ni, yang mati pada hari-hari tertentu je. Maknanya bila dia kalah berjudi, dipenggal kepala tu, dibuang kulit, digantung biar kering, nak jadi gelas dia. Dahsyat tuan-tuan, dahsyat. Maknanya memang teruk, dah teruk gila Cadbury tuan-tuan, teruk dia. Bukan gila biasa-biasa. Tapi nak sebut kesabaran Rasulullah SAW menjalankan dakwah bermula dengan secara sembunyi, yang mana pada ketika itu setelah turun ayat Iqra, maka disusuri pula dengan surah Al-Mudaththir, yang mana Allah menyeru kepada Nabi Muhammad agar menggerakkan tubuhnya berdakwah, mengajak manusia kepada Allah. Kita lihat kumpulan orang Islam yang pertama ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Islam buat permulaannya, iaitu kepada orang yang terdekat dengan baginda dan juga keluarga baginda. Lihat, hari ni kalau kita merancang nak buat baik, kita mesti bermula dengan apa? Dengan diri kita. Kita nak ajak orang berjemaah, kita mula dengan diri kita. Kita dulu biarkan kita istiqamah berjemaah. Kita nak ajak orang untuk berhenti rokok, kita dulu jangan merokok. Ini bapa nasihat anak, kau jangan merokok lah, rokok ni tak elok. Anak dia confuse, kat tangan ayah ada rokok, macam mana boleh suruh aku berhenti merokok? Nampak? Kita nak buat sesuatu kebaikan, ibu-ibu ayah yang mati oleh Allah, kita lihat dalam sirah perjalanan Rasulullah ni, bermula dengan diri kita. Kita nak ajak buat baik, kita nak ajak sesuatu benda kebajikan, tu mula dengan diri kita. Kemudian kita bermula dengan keluarga kita. Kita ajak isteri kita berjemaah. Kemudian bila isteri dah terbiasa, ajak anak-anak. Sekarang dibenarkan 10 tahun kan, bawa anak-anak, alhamdulillah anak-anak datang. Kemudian bila kita nak pergi buat misi bantuan asnaf dan sebagainya, ajak anak isteri bantu buat semua tu, biar anak-anak keluarga kita yang jadi ahli jawatan kuasanya yang ikut buat sama-sama. Ini akhlak Rasulullah. Kita hari ni yang nampak salah keluarga orang, semua jiran dia semua salah. Dia lupa nak tengok keluarga dia. Dia lupa nak baiki anak dia. Anak dia malam merempit, malam keluar dengan perempuan yang tak halal baginya, itu dia tak nampak. Tapi yang dia nampak salah anak orang saja. Ini masalah masyarakat kita. Sebab itu bila kita belajar sirah, kita tahu
Rasulullah SAW memulakan dakwah, merubah kebaikan tu mesti dengan diri kita, mesti dengan dirinya. Apabila dah baik dirinya, maka dengan keluarga. Keluarga ni yang memang cabaran dia hebat, tuan-tuan. Kita tengok sirah Nabi Allah Nuh, anak dan isterinya, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Nabi Nuh doa merayu pada Allah, wahai Allah, selamatkanlah anak-anak aku. Ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al ghafilin. Wahai anak-anakku, marilah naik bahtera ni. Jangan kau jadi orang-orang yang mengingkari perintah Allah. Maka ditolaknya, tak nak. Kita akan naik jabal, naik bukit, aku akan terselamat. Kata qala la asimal yawma min amri rabbi. Hari ni tak ada orang yang akan selamat kecuali yang ada dalam perahu, dalam sampan aku ni. Tengok macam mana usaha dakwah Nabi Allah Nuh terhadap anak dan isteri dia, sampai tahap yang dah berlaku musibah pun tak putus asa. Makna kita hari ni, kita belum lagi diuji banjir sebesar Nabi Allah Nuh, dan kita belum lagi diuji masalah keluarga seperti kaum Nabi Allah Lut alaihissalam. Masalah LGBT dan sebagainya berlaku dalam keluarga. Tetapi masalah yang berlaku dalam keluarga kita itu adalah sikap. Hanya sekadar sikap yang susah untuk bertoleransi, sikap yang sukar untuk berubah, sikap yang suka duduk dalam kondisi yang selesa, tak nak bersusah, tak nak untuk bekerja keras, untuk beribadat, beramal dan sebagainya. Itu cabaran kita. Makna kalau cabaran kita sehebat Nabi Allah Nuh dan Nabi Allah Lut, agak-agak bagaimana keadaan kita? Kemudian apabila Rasulullah berdakwah kepada keluarga yang terdekat, dan Rasulullah bermula pula berdakwah kepada kawan, teman-teman karib. Sebab tu dalam hidup ni, tuan-tuan, bila kita ada keluarga, kita jangan hidup dengan keluarga kita semata-mata, tetapi kita mesti kena ada kawan karib. Kita ada kawan karib. Kawan karib ni Rasulullah pernah ajar kita bagaimana Rasulullah berikan persahabatan antara orang Muhajirin dan Ansar, persahabatan yang kekal sampai ke hari ini baiknya. Persahabatan yang mereka tak pernah jumpa, pernah dengar nama. Kat Mekah ada orang nama gini-gini, kat Madinah ada orang nama gini-gini, tak pernah jumpa. Tapi bila berjumpa, Allah, seperti orang yang dah kenal lama, baiknya. Sebab itu dalam hidup ni, jangan ramai musuh, biar ramai kawan yang baik. Jangan cari musuh. Kenapa? Kawan yang baik ni esok yang akan banyak membantu kita. Bukan sekadar dunia, tapi yang penting akhirat. Mana tahu kawan yang baik tu waliullah? Mana tahu? Kawan yang baik tu dia ada special amalan dia, suka berkhidmat untuk mak dengan ayah dia, lantas Allah kabulkan doa dia. Mana kita tahu? Kalau boleh, tuan-tuan, dalam hidup ni ramaikan kawan-kawan yang baik. Kau baik tak? Baik, jom kawan dengan aku. Gitu. Kau baik tak? Tak, jahat, jangan kawan dengan aku. Kita, masalah kita sekarang ni, bila kita ada masalah, kita ada problem, ada kesuntukan dalam kehidupan kita ni, kita cari kawan yang tak betul tu. Alasan kita apa? Nak enjoy macam dia. Enjoy lah. Tapi ingat, bila kita enjoy, bersusah payah, berpoya-poya dengan mereka, kita akan rasa tenang. Tapi ingat, tenang tu akan habis, dosanya kekal. Tapi dengan orang-orang baik ni, penat tak kawan dengan dia? Penat. Penatlah kawan dengan kau ni. Kejap pergi tolong orang sana, kejap pergi masjid, kejap pergi bersihkan surau, kejap pergi sana, pergi sini. Penat kawan dengan kau? Ya, memang. Kawan dengan orang baik pun penat. Tapi ingat, penat tu akan hilang, pahala akan kekal. Jadi tak rugi kawan dengan orang baik. Kawan, cari orang yang baik. Baginda berdakwah kepada mereka untuk memeluk Islam. Baginda juga berdakwah Islam kepada orang yang baginda pandang berpotensi menyambutnya. Jadi bila kita dah ada grup kita, kawan-kawan kita yang memang kalau ada kebaikan, segera kita bantu. Cari orang-orang yang berpotensi, yang dekat dengan kita. Itu adalah teknik untuk kita mengenali di antara satu dengan yang lain. Supaya apa? Ia memudahkan perjalanan kebaikan yang kita ingin lakukan. Kemudian baginda mengenali mereka sebagai orang yang mencintai kebenaran. Kita nak ajar orang buat baik, kita kena ada ilmu mengenali orang yang suka buat baik. Tuan-tuan jangan pelik, kat dunia ni ada orang yang tak suka buat baik. Sebab apa? Dia tak pernah menerima kebaikan daripada orang.
Jadi dia bersumpah dalam diri dia, pernah jumpa orang begini, aku tak akan buat baik dengan orang. Sebab apa? Aku tak pernah pun rasa dapat buat baik daripada orang lain. Ini masalah manusia ni, hatinya keras. Aku tak pernah terima apa-apa kebaikan pun daripada orang. Untuk apa aku buat baik dengan orang? Ada orang yang berfalsafah hidup dia begitu. Maka jangan dekat dengan orang begini. Kerana apa? Menyusahkan kita. Orang yang memang suka buat baik, orang yang dia hati dia terbuka untuk buat kebaikan, maka orang sebegini kita kumpul, kita jaga elok-elok. Kita ramaikan orang-orang sebegini. Kerana apa? Orang yang mencintai kebenaran dan kebaikan ini, mereka adalah orang yang menguatkan pergerakan dakwah Nabi SAW. Kita nak biar orang mengenal agama kita ni sebagai agama yang baik. Cukuplah masyarakat di luar sana dengan kaca mata mereka melihat Islam ni sebagai agama teroris, sedih kita. Mereka melihat agama Islam ni sebagai agama yang memberontak, agama yang bermusuh-musuhan, agama yang suka pada peperangan, pembunuhan. Sudahlah tu. Kita tidak akan redha dengan apa yang mereka lakukan, kecuali kita kena tunjukkan bagaimana kehidupan cara Islam. Kita tak pernah apa mengejek Tuhan mereka, tapi apa yang berlaku di Perancis, lihat, itu pun masih lagi menuduh agama Islam itu agama yang keras, agama yang sombong, agama yang begitu dan begini, walhal mereka yang memulakan. Lihat, jadi itu dalam satu bab bagaimana untuk kita mempertahankan Nabi kita sebagai tanda cinta, mempertahankan agama lebih daripada mempertahankan diri sendiri. Kita lihat kesabaran Nabi ketika mana diuji terhadap dirinya, dibaling batu, pergi Taif, balik Taif penuh darah dekat kasut. Nak berdakwah, Abu Lahab letak duri, upah budak-budak kecil, baling batu dekat dia. Dia pernah marah tak? Tak pernah marah. Kerana apa? Benda tu kena pada diri dia. Kedua, kesabaran Rasulullah itu teruji ketika mana anak dan cucunya itu diganggu-gugat. Maka timbul rasa kemarahan daripada Nabi SAW. Jangan sekali-kali kau menyakiti mereka. Kau menyakiti mereka berarti kau sedang menyakitiku. Dan jika kau menyakitiku, kau menyakiti Allah. Itu hati-hati. Dan Rasulullah akan hilang kesabarannya ketika mana agama dipermainkan. Siapa yang mempermainkan agama, maka Rasulullah isytihar apa tuan-tuan? Pegang. Siapa yang murtad, Sayyidina Abu Bakar buat apa? Penggal kepala mereka. Kerana apa? Mereka sedang mempermainkan agama. Maka kita hari ini terbalik. Orang yang mempermainkan agama, mempermainkan Nabi, sabar, tak apa, sabar. Tapi bila hak kita diganggu, yang paling melantang kita, hak kami. Terbalik kita dengan sifat Nabi SAW. Sepatutnya kita kena ubah. Apa sahaja yang tercuit dalam bab agama, kita kena benar-benar tunjukkan kelantangan kita untuk mempertahankan. Jangan kita berpura-pura. Hari ini pura-pura dalam perahu, pura-pura semua. Tak ada kesungguhan. Tak ada kesungguhan nak menunjukkan bahawasanya agama kita ni agama rahmah, agama kita ni agama yang syumul, yang lengkap, sempurna. Tak ada. Semua mengharapkan insya-Allah nanti adalah tu orang lain yang akan terangkan. Nanti ada, bukan kenapa orang lain, kita yang kena terangkan. Supaya apa? Orang jelas seperti mana apa yang kita faham di dalam agama. Dalam sejarah Islam, mereka dikenali sebagai as-sabiqunal awwalun. Disebut dalam Al-Quran, mereka-mereka yang awal memeluk agama Islam. Siapakah mereka? Orang pertama yang menyambut dakwah Islam adalah isteri Nabi pada ketika itu. Siapa anak-anak? Khadijah binti Khuwailid. Anak-anak kena tahu. Jangan tak tahu. Kalau kat sekolah nak belajar sekarang dah susah, kena guna online pun berebut dengan adik-adik yang lain. Sekarang ni jumpa secara live. Iaitu orang pertama yang memeluk Islam selepas Nabi SAW itu adalah isterinya, Khadijah binti Khuwailid. Kemudian yang kedua diikuti oleh bekas hamba baginda iaitu Zaid bin Harisah. Yang seterusnya sepupu baginda Sayyidina Ali bin Abi Talib yang waktu itu masih kanak-kanak. Kalau ikut giliran kanak-kanak, yang terawal Sayyidina Ali. Kalau dalam Islam, Sayyidina Ali nombor 3 yang peluk Islam. Tapi kalau bab kanak-kanak, Sayyidina Ali orang yang pertama memeluk agama Islam. Kemudian sahabat terdekat baginda yang keempat Abu Bakar As-Siddiq.
mereka memeluk Islam paling awal ketika bermulanya dakwah Islam. Jadi 4 orang ni orang yang paling awal, senior di dalam agama kita. Dan mereka ni bukan orang lain, orang yang paling dekat dengan Nabi, keluarga, isteri, kawan rapat Nabi SAW. Jadi kalau kita merancang nak buat satu yang baik, kita cari orang-orang yang dekat dengan kita dulu, supaya apa? Dia lebih memahami apa maksud dan tujuan kebaikan yang kita ingin laksanakan. Selepas itu Abu Bakar menjalankan dakwah kepada orang ramai, memeluk agama Islam. Dan selepas itu beberapa orang yang memeluk Islam, di antaranya Utsman bin Affan, Zubair Al-Awwam, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abu Waqqas, Talhah bin Ubaidillah. Dan 8 orang inilah yang orang memeluk Islam di tangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian daripada 8 orang tadi, dia pula yang menjalankan dakwah, sehingga Islamnya Abu Ubaidah, Al-Jarrah, Bani Haris, dan semuanya mereka itu tak kurang kiraannya itu mencapai 130 orang. Dan di antara orang-orang perempuan ummahat yang memeluk agama Islam yang terawal selepas Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid ialah Ummu Aiman Barakah Al-Habashiyah, Ummu Al-Fadilah Lubabah Al-Kubra binti Al-Haris Al-Hilaliyah, isteri Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Mereka ini di antara kaum-kaum ibu yang terawal memeluk agama Islam ketika mana fasa dakwah Nabi itu secara diam-diam. Jadi nama-nama ni biar kita dengar sekarang. Kerana apa? Ia menjadi sebagai bukti kita menghadiri kuliah, kita ingin mengetahui betapa hebatnya perjuangan Nabi melakukan dakwah. Dan apakah titik yang paling hebat berlaku dalam sirah dakwah Nabi ketika di Mekah, iaitu dengan pensyariatan solat. Apabila Nabi SAW di Isra' dan Mi'rajkan oleh Allah SWT, itu adalah untuk memberi syariat solat. Banyak-banyak amalan syariat itu diberikan syariatnya di bumi, kecuali solat. Allah Ta'ala mensyariatkan ketika Nabi berada di Mi'raj, di langit. Dan kena ingat, solat pada asalnya kita tahu berapa waktu? 50 waktu. Berarti setiap 5 minit satu solat. 50 waktu, setiap 1 minit 5 solat. Habis 1 jam solat saja. Hidup kita memang solat. Maka kita pun tahu sejarah Isra' dan Mi'rajnya. Apabila Rasulullah turun daripada langit, sampai kepada tempat Nabi Allah Musa yang suruh Rasulullah minta lagi, kurangkan lagi. Sekali minta kurang, berapa kurangnya? 5. Jadi berapa kali? Daripada 50 tinggal 5, berapa kali Rasulullah turun naik jumpa Nabi Musa, dan kemudian diberi Allah kekurangan 5 waktu. Berapa kali? 9 kali. 9, 5, 45. Tinggalan 5. Sehingga dalam riwayat menulis, Sayyidina Musa pun menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk pergi lagi, minta kurang lagi dah 5. Maka kata Rasulullah, jikalau aku minta kurang lagi, maka akan hancurlah manusia, umatku akan binasa. Makna kalau 5 ni pun tuan-tuan tak boleh jaga, makna kita akan berlaku kebinasaan. Jadi ini adalah faktor yang terbesar dalam sejarah dakwah Nabi, iaitu membawa syariat solat. Solat ni memang mudah disebut, tapi bagaimana untuk kita melaksanakan? Solat itu adalah hubungan seorang hamba kepada Tuhannya. Dan solat itu mesti dilaksanakan dalam apa jua keadaan dan apa jua situasi. Mesti, hukumnya wajib. Siapa yang meninggalkan solat, wajib baginya qada. Dan siapa yang telah melakukan solat dan kemudian dengan solatnya itu mendapat kebaikan, maka dia termasuk dalam golongan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahawasanya solat itu mencegah seseorang daripada melakukan perkara fahsyak dan mungkar. Kenapa masyarakat kita masalah kemungkaran tak selesai? Jawapannya kerana masyarakat ramai yang tak solat. Masalah buang anak, masalah zina, masalah mabuk, masalah bunuh, semuanya, masalah rasuah, khutbah Jumaat lepas, tak selesai-selesai. Kerana apa? Mereka tidak solat. Bayangkan. Solat menjadi bukti bahawasanya ia sebagai penghalang seseorang itu daripada melakukan fahsyak dan mungkar. Maka jikalau seorang itu solatnya tidak mampu menghalang dirinya daripada melakukan kepada perkara kemungkaran, maka hendaklah dia memperbaiki semula solatnya.
Tengok, kadang kita ni solat kita betul tapi masalah pada wuduk kita. Kadang wuduk kita betul tapi cara kita untuk pergi menunaikan solat tu pula tak betul. Contohnya apa? Nak pergi solat kat tempat kerja, dia pergi kerja pakai kasut, nak pergi solat pakai slipper. Dia lupa nak tanya slipper siapa, pakai slipper kawan dia. Kawan dia nak balik, mana pula pergi slipper aku. Habis. Dah kira dia nak pergi baik, dia lupa dia buat dosa, pakai slipper kawan tanpa kebenaran, menzalimi kawan dia. Jadi dalam kita melakukan benda kebaikan, jangan sampai kita terbawa dosa yang memakan kebaikan tersebut. Kita nak buat baik, lupa belakang tu ada dosa. Nak pergi sedekah, nak pergi bagi makan pada asnaf, parking kereta, makan petak orang lain parking. Allah. Datang emergency orang nak parking, dah tak ada parking. Pasal apa? Kawan tu dah makan petak dia. Biasa bukan yang buat ni laki lah. Parking ambil petak orang. Dia nak buat baik, tapi dosa dia dah mula dari bawah, makan kebaikan dia. Allah. Ini kena jaga-jaga ni. Sebab itu nak buat satu kebaikan, biar kita benar-benar faham dengan ilmu dan amal. Bukan ikut kata semangat. Nak buat baik ni semangat, memang semangat. Habis semangat, hilang baik. Tapi kalau dengan ilmu boleh habis? Tak boleh. Biar buat sesuatu tu dengan faham, dengan ilmu. Baru datang semangat. Jangan semangat tiba-tiba ilmu dengan faham tak ada, hilang semangat, habis dah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mati Allah, di dalam kita menelusuri perjalanan sirah Nabi SAW, di peringkat awalnya saya hanya mengongsikan bagaimana dakwah Nabi, kesabaran Nabi, peringkat kesabaran Nabi dalam melakukan dakwah. Dan kita hari ini bagaimana? Kita baru dakwah keluarga, baru dakwah kawan-kawan, mereka dah cebik kita pun kita dah rasa berat. Mereka dah perli kita pun, tu datang tu, mulalah tu, dah mulalah dia punya kisah-kisah dia, kisah-kisah dakwah dia. Dia dah perli-perli kita. Aku bila duduk dengan kau rasa macam kiamat tu esok aja berlaku. Macam-macam dia perli kita. Ini cabaran kita. Jadi ingat bagaimana kesabaran Rasulullah dalam menyampaikan dakwah. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Hari ni jangan kita cerita banyak-banyak, cerita sikit-sikit je. Sikit-sikit pun dah sejam dah. Bila nak berhenti kita ni? Jangan banyak-banyak, sikit-sikit. Kenapa? Dengan sikit-sikit yang ada itulah lama-lama jadi bukit, lama-lama jadi amal, lama-lama jadi faham. Jadi kita cuba sikit-sikit. Hari ni kita cuba beritahu dalam grup keluarga kita, mari sebelum tidur, apa kata kita habiskan baca surah Al-Mulk. Cukup lah. Walaupun kata, ya tak pernah umur duduk dengan ayah tiba-tiba nak suruh baca surah Al-Mulk ni, kenapa? Biar je. Biar. Esok lagi, Alhamdulillah, siapa yang dah baca surah Al-Mulk, respon yes. Contoh kan, ini kita nak dakwah. Adalah seorang respon, siapa? Orang rumah dia. Pasal kesian tengok lelaki dia cakap dengan orang dalam grup. Biasa kita selamat pagi, Assalamualaikum kan, moga kamu semua hari ni dirahmati Allah. Betul lah tu. Yang lain pun respon, good, tam gini, good. Padahal dia tak baca pun. Hari Jumaat ambil gambar surah Kahfi tu, ayat 1 hingga 10, hantarkan dekat anak-anak. Baca, dah tengok tu baca. Kalau dah baca, kata dah, kan. Kita dakwah mula sikit-sikit. Jangan tiba-tiba kita dakwah teruk cerita syurga, neraka. Kalau gitu saya pun takut. Saya pun takut ini benda mencerita ni. Dakwah sikit-sikit. Bermula dengan sikit-sikit itulah datang rasa dia nak tahu. Bila dia dah mula tanya kita, ya, kenapa ya tiap malam ayah suruh baca surah Al-Mulk? Itu waktu dakwah kita. Itu waktu dakwah kita. Okey, dengar sini. Surah Al-Mulk ni merupakan surah yang Rasulullah amal ketika hidup dia, dibaca selepas solat Isyak ataupun waktu subuh untuk mendapat fadilat apa? Di dalam kubur diberikan keterangan cahaya dalam kubur. Oh gitu. Kalau gitu saya nak amal lah ya. Alhamdulillah. Nampak? Biar kita mengajak orang, beri sikit demi sedikit sampai timbul tanda tanya. Kenapa kau ni selalu beri surah Kahfi? Tuan-tuan, kita beranggapan kita tahu benda-benda ni, semua orang tahu ke? Tak tahu. Tengoklah yang datang kuliah pun apa ramai. Yang live pun seorang dua orang. Contoh. Maknanya tak semua orang tahu Kahfi tu dibaca hari Jumaat, fadilat dia tu besar. Tak semua orang tahu solat berjemaah ni pahalanya berganda. Tak semua orang tahu. Ini pun, yang datang ni pun kalau suruh baca Quran pun kokak-kokak ke bunyi dia. Maknanya tak semua orang boleh. Jadi sebab tu kita kena berusaha, berdakwah. Jangan pernah putus asa.
Rasulullah tak pernah putus asa, dan Rasulullah tak pernah balas orang yang buat baik waktu dakwahnya tu. Rasulullah tak pernah limpah balik apa yang orang buat pada dia. Dan kita kena ingat sebagai penutup nasihat saya pada diri dan juga pada ibu-ibu ayah oleh Allah, bila buat baik, bila kita dakwah suatu orang tolak, jangan kita sedih. Kerana apa? Rasulullah pun begitu. Boleh tak kita balas balik kejahatan dia? Jangan. Kerana apa? Allah beritahu, fadzakir innama anta mudzakkir. Wahai Rasulullah, kamu adalah ditugaskan beri peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Kau tak ada kuasa nak paksa-paksa orang. Kita ni kalau orang tak nak, kita guna kuasa veto kita, paksa. Jangan. Illa man tawalla wa kafar. Ingat, kalau ada di antara orang yang kita dakwah buat baik tu nyakiti kita, serang peribadi kita, kutuk belakang kita, fayu'azibuhullahul azabal akbar. Ingat, kamu jangan balas, kerana Allah simpan azab padanya di hari akhir. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Ingat, ketika mana kamu diberi kepahaman untuk menyampaikan agama, sampaikan ikut pada selayaknya. Dan mereka yang menolak, mereka itu adalah urusanku, kata Allah Ta'ala. Jadi kita lepas sangat. Tugas kita sampaikan. Orang suka, orang tak suka, orang benci, tak tepi. Biar. Yang penting aku nak sampaikan mesej keagamaan bahawasanya begitu begini adalah perkara yang diredai Allah. Jadi moga-moga ibu ayah yang cuba menyeru kebaikan untuk anak-anak, rakan-rakan serta masyarakat komuniti yang ada di sekeliling Bestari ini, moga-moga diteruskan. Jangan mudah putus asa, dan jangan pernah kita termakan dengan kata-kata orang yang mengutuk di belakang kita. Kadang kita ni orang cakap, ya ada orang kutuk kau kat belakang, kita rasa sakit hati, walhal kita tak dengar pun. Benda yang tak dengar, untuk apa kita nak rasa sakit hati? Biarlah. Selama dia mengutuk kita, selama itulah pahala dia diberi kepada kita, tak rugi sikit pun. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita pasang niat kita untuk meneruskan jalan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajaklah manusia kepada kebaikan dan ingatkan manusia untuk menghindari segala kemungkaran dan keburukan. Saya rasa cukup sekadar itu. Maaf mengambil masa yang lama, pasal lama tak jumpa. Last jumpa tahun lepas. Haji Suhaimi, last jumpa tahun lepas. Tahun lepas pun ambil masa yang lama. Tak tahulah, saya ni kalau bercakap memang lama. Minta maaf lah. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika, subhanakallah astaghfirullah. Sama. Sejam okeylah. Ada sejam.